Hello, hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for those watching our video. So I am a second year, fourth semester diploma in pharmacy student from UiTM. So my assignment is to talk with someone that is presently taking drug therapy. The reason I am doing this video to become more comfortable with the patient about drug therapy. So today I would like to interview a patient with diabetes and hypertension and others, but we will only focus on diabetes only. For your information, the patient that we are personally interview this time is at his 80s, male, and stay at a rural area. So before we go, I want to remind you all to always wear your mask before going outside. So what are we wasting time for? Let's go. Hai, Assalamualaikum Atuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okay. Saya mulakan dengan soalan pertama ya. Apa sakit yang Atuk ada sekarang dan ubat apa yang Atuk ambil sekarang ni daripada klinik atau farmasi? Atuk sakit sekarang, doktor kata sakit kecil manis, darah tinggi, bawah pinggang. Dan sekarang ubat ni ambil di hospital. Dulu ambil di hospital Kota Terengganu, sekarang tukar ke klinik Kebajela mana. Okay, ubat apa yang Atuk ambil daripada hospital sekarang ni? Di klinik mana? Sekarang ubat cocok. Lepas tu pil. Ubat cocok? Ubat cocok konseling apa dipanggil? Insulin. Okey. Kita beralih ke soalan kedua. Okey, biasa ubat-ubat yang Atuk dapat tu, biasa simpan dalam paket yang farmasi bagi ataupun simpan dalam bekas asing? Dalam bekas asing. Tapi ada siuka. Semua. Bekas asing. Bekas asing. Okay. Seterusnya, biasa ubat-ubat yang dapat ni daripada hospital ni simpan kat mana? Dalam peti sejuk ke? Ada sejenis tu, ubat cocok tu. Itu jenis air konseling dia panggil. Insulin. Duduk dalam peti. Buat macam pil ni duduk luar berlapi lah. Okey, jadi kalau macam untuk insulin tu Tok, kalau insulin tu kita tak buka lagi, kita kena simpan insulin tu dalam peti. Yang tu kalau kita tak buka lagi. Jadi kalau kita dah buka dan guna, kita kena simpan dekat suhu bilik, macam dekat dapur ke, dalam almari ke. Jadi bila kalau kita guna je, kita letak kat luar. Kalau kita tak guna lagi, tak buka lagi, kita kena simpan dalam peti. Ya, begitu. Sebab begitu. Okey. Soalan seterusnya, Tok. Selama ni ada tak Atuk ambil ubat yang lain selain daripada ubat insulin ni? Macam ada ubat telan ke, ada tak? Untuk kecil manis? Untuk kecil manis saja. Kecil manis, ubat telang ada. Api tu telang. Ada? Ubat telang. Oh, yang hospital bagi? Hospital bagi. Okey. Kalau macam tu, berkaitan dengan soalan tadi, ada tak Atuk ambil ubat-ubat herba dekat farmasi luar daripada hospital? Ada, kita tak ambil makan ubat hospital. Okay. Jadi sekarang ni Atuk faham tak apa tujuan dan kesan ubat ni dekat tubuh badan Atuk? Sekarang ni? Sekarang ni. Sekarang ni untuk mana lepas pada makan ubat tu adalah perubahan. Kita orang tua ni dulu kurang sikit. Kurang makan ubat, kurang ada tekanan. Sekarang ni kita tua ada perubahan. Jadi kalau untuk pengetahuan Atuk, insulin ni dia untuk rawat diabetes, kencing manis. Diabetes mellitus. Jadi ubat ni bila Atuk cocok, jadi insulin tu dia akan
menukarkan gula lebih dalam darah atuk kepada glycogen, kepada tenaga. Jadi bila ada lebihan gula, maknanya insulin ni akan tukarkan gula kepada tenaga. Jadi akan menurunkan kadar gula dalam darah pakcik. Okey, biasanya kan Atuk, berapa lama Atuk lupa makan ubat? Biasa kalau lupa makan ubat pun tak lama mana. Sebab ubat tu ada sama dengan kita. Dekat kita duduk saja. Sebab tu kalau terlupa makan pun terpandang, mungkin terpandang. Oh, terpandang teringat. Ingat. Oh, tak makan lagi. Jadi kita pun makan. Oh, biasa Atuk buat apa kalau lupa makan ubat ni? Lepas tu ada benda sudah cocok. Sudah cocok, tunggu masa memang sekujang kita nak baru kita makan ubat. Tapi kalau kita lambat dah cocok, kalau kita lambat makan kita makan ubat, minum air manis, kita mari gelitik aja. Gelitik. Lesu. Mari lesu. Tapi orang kampung panggil gelitik. Kampung Terengganu. Tempat kita, orang tempat kita panggil gelitik. Jadi kalau macam atuk lupa makan ubat, lupa untuk cocok insulin ni, sepatutnya bila sampai masa perlu cocok tu, atuk perlu tambahkan dos ubat tu. Maknanya macam contohnya kalau sekali cocok tu atuk kena cocok 5mg lah contoh. Jadi untuk kalau atuk lupa, untuk selepas kena cocok yang lain tu, atuk kena tambahkan lagi dos, jadi 10mg. Tapi buat masa sekarang tak ada lagi aku tak tambah tu. Memang kita buat macam biasa juga. Jadi atuk selalu ingat lah, tak lupa lah. Okey, sekarang ada tak faktor-faktor luaran yang macam mengganggu atuk daripada makan ubat, macam tak boleh nak telan ubat dengan air ni ke, air sekian-sekian? Ada tak? Ada, memang ada. Sebab tu kita nak, apa kalau nak makan ubat, kita nak telan dengan air biasa, dah rugi je. Telan ni dah rugi je dah. Apa dah lama dah makan ubat ni. Kita terpaksa kena makan, cari air yang ada rasa manis-manis. Baru lah pergi telan. Kalau tak pergi telan. Air manis yang dimaksudkan atuk tu macam air gula ke ataupun air yang manis dia daripada bahan lain? Air jenis apa lah nama, tapi memang jenis gula Stevia. juga lah. Stevia. Stevia ni. Oh, stevia. Stevia ni. Jadi kita ada kena beli benda tu. Okey, sekarang ni atuk setakat ni lah, atuk nak dapatkan ubat dekat hospital ataupun farmasi tu, ada masalah tak dari segi, contoh daripada segi kewangan, kenderaan ataupun kudrat? Sekarang ni sampai masa kita kabur anak-anak, dia tolong. Anak-anak dia tolong. Mana belanja dia bagi. Oh, anak-anak. Anak-anak. Kemudian nak pergi ke klinik tu dia atur. Jadi anak-anak aku tak, dasar keluarga kita tak ada dah. Habis dah. Kudrat tu boleh pergi hospital yang terdekat lah. Okey. Okey, untuk soalan terakhir untuk atuk, rasa-rasanya cukup tak maklumat yang diberi oleh ahli farmasi dekat hospital atau klinik yang atuk pergi tu? Sekadar yang kita tahu cukup dah sekatu, tapi aku lebih lagi tak tahu lah. Sekadar yang dia bagi kita tahu, mana cukup, mana kita faham apa yang dia bagi ni dan apa yang dia kata. Kata balik kita ikut apa yang dia bagi dan apa yang dia kata lah. Itu saja lah. Itu saja. Jadi sepatutnya untuk penambahan, sepatutnya ahli farmasi bila dia ingin memberi kaunseling kepada pesakitnya,
sepatutnya ahli farmasi itu perlu menerangkan dengan cara yang mudah supaya pesakit tu faham apa yang perlu mereka buat untuk ambil ubat tu. Dan ahli farmasi juga perlu memberitahu semua maklumat yang penting. Contohnya bila perlu makan ubat, berapa kali kena ambil, itulah. Jadi itulah apa yang ahli farmasi perlu buat jika dia ingin memberikan kaunseling kepada pesakitnya. Dia beritahu kita, farmasi itu beritahu dan cukup masa dan dia ada dah untuk roh sekarang masa sebulan sekali. So kita pergi ke klinik, ambil ubat, dia kata jumpa doktor. Buat ni medical check up. Itu aja. Okey. Baik, sudah selesai sesi soal jawab kita. Terima kasih dekat Atuk sebab bagi masa untuk sesi ni. Secara tak sedar sesi ni dah membantu untuk kami menolong Atuk untuk menggunakan ubat-ubat ini dengan cara yang paling betul, dengan cara paling efektif. Jadi terima kasih Atuk kerana bagi masa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. We have done our interview with the patients. From what we can conclude, overall, the patients know how his medication work and when he want to take his medication. But we can still clearly see some misunderstanding that he faced. For example, he say that his insulin needs to be stored in refrigerator and it's wrong. So we as a pharmacist assistant, it is our responsibility to correct him and counsel him to give him a proper way to take his medication. So I hope from this video, this can give benefits to a lot of people because this can lead to a healthy lifestyle when we take our medication in a good way. So before I end this video, stay safe, stay at home. We can fight this COVID-19. Thank you.